menikahkan kau dengan anakku Nadatul Asyad binti Muhammad Syarif dengan mas kawinnya serta silang tangan emas tunai. Aku terima nikah Nahdatul Asyad binti Muhammad Syarif dengan mas kahwinnya seutas bilang tangan emas tunai. Okey, saksi bersama. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. 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 Hari ini hari yang berbicara dengan penelapan ada. Maka terima Muhammad dan Hadi dan berputra suami yang buka kepada Nadatul Asyad. Jadi ya sebelum kita ke lepas tahlil. Baik, itu dia tadi majlis akad nikah yang dijalankan secara dalam video sahaja ya. Kalau sebelum ini mungkin kita membeli barang-barangan secara online, tapi sekarang ini nikah pun boleh kita buat menerusi dalam talian. Itu yang isi-isi kat luar sana tu rasa macam sedikit risau kan. Kalau tengok suami-suaminya pakai songkok baju Melayu, duduk dalam bilik ngadap laptop, mungkin rasa sedikit risau lah kan. Tetapi mungkin kalau kita lihat dekat sini ya, nikah online ini mungkin kedengarannya agak janggal, tetapi seperti mana yang kita lihat tadi ya, ianya telah pun dijadikan sebagai realiti ya. Pasangan tersebut sebenarnya menjadikan nikah secara online ini sebagai pemudah cara untuk mereka menjadi pasangan suami isteri yang sah. Baik, untuk berbicara tentang majlis akad nikah ataupun nikah sidang video jauh ini, bersama kita di talian kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan Haji, kita berjumpa lagi ni dalam Malaysia hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Baik Tuan Haji. Kalau kita dapat lihat dia tadi, majlis pernikahan yang dijalankan secara sidang video sahaja. Ramai yang tertanya ya, adakah nikah secara online ini sah di sisi agama Islam dan adakah ianya afdal mengikut sisi undang-undang Islam, Tuan Haji? Okey, terima kasih. Pernikahan di wilayah persekutuan secara sidang video ini adalah menepati muzakarah jawatankuasa fatwa peringkat kemasan yang telah dibuat pada 15 hingga 17 Disember 2011 ya, yang telah membincangkan tentang keharusan pernikahan secara sidang video dan berdasarkan kepada perbincangan hukum, ianya memenuhi syarat dan telah dikatakan keharusannya kerana apa, adanya satu semuanya terlibat dalam satu majlis itu sendiri dan menepati rukun nikah di mana adanya wali, adanya calon perempuan, adanya saksi dan adanya calon lelaki dan adanya proses ijab dan qabul dalam secara langsung dan secara jelas tanpa ada rasa keraguan ataupun sebagainya. Inilah syarat-syarat dia. Okey. Jadi mungkin Tuan Haji boleh kongsikan juga ya tentang pelaksanaannya. Adakah mereka yang bernikah ini sebenarnya mereka ini sepatutnya dinikahkan untuk waktu masa sekarang ini, tetapi mereka mungkin tak tahu sekarang ini PKP, tetapi pihak Jawi sendiri menawarkan kepada mereka untuk bernikah secara online ataupun bagaimana Tuan Haji? Ya begini, sebenarnya inisiatif ini sebenarnya adalah berdasarkan kepada apa yang calon-calon lelaki dan perempuan yang telah pun membuat permohonan dan menghubungi kami. Di mana seramai lebih 200 orang calon lelaki dan perempuan yang telah mendapat kebenaran untuk berkahwin sebelum tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Di mana kebenaran itu telah diberikan dan akad nikah mereka terpaksa ditangguhkan kerana PKP dan memenuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Setelah beberapa minggu berlalu, adalah permohonan-permohonan yang kita lihat mereka ni memohon agar dipertimbangkan. Dan apabila kita merujuk kepada peringkat negeri dan juga kita merujuk kepada peringkat jawatankuasa muzakarah fatwa peringkat kebangsaan yang telah bersidang pada 2011, yang telah mengharuskan tentang nikah secara sidang video itu. Jadi perkara ini telah dirujuk kepada Yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri dan kita telah membuat ketetapan itu di mana
ini hanya diberikan kepada yang telah mendapat kebenaran nikah sebelum PKP sebenarnya. Dan permohonan nikah untuk permohonan yang baru sebenarnya tidak ditangguhkanlah, tidak dibenarkan. Ini yang pertama. Yang keduanya ialah dia mesti bila memohon untuk menikah secara bidang video, dia mesti memohon juga kepada kami kelulusan untuk nikah secara sidang video itu. Jadi Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Perkahwinan dan Pembangunan Keluarga, iaitu Ketua Pendaftar Nikah, akan melihat keperluan itu dan juga meluluskan. Selepas meluluskan, barulah maknanya pasangan itu ataupun calon lelaki dan calon perempuan itu dengan persetujuan untuk mengadakan akad nikah secara video akan dijalankan. Dan saya difahamkan semalam Selangor pun ada menjalankan pernikahan secara sidang video seramai 3 pasang. Ya, betul tu ya. Dan kita harus ingatkan juga kepada kalian di luar sana, sehingga untuk anda yang berada di Kuala Lumpur dan juga Selangor, seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, bahawasanya kalau kita ingin melakukan majlis pernikahan menerusi sidang video, kita harus mendapat kebenaran nikah terlebih dahulu. Dan seperti mana yang Tuan Haji katakan tadi, untuk mereka yang berada di Kuala Lumpur, sebenarnya mereka telah pun memohon untuk melakukan majlis pernikahan sebelum PKP lagi, kan? Disebabkan PKP ini mereka harus bernikah secara sidang video. Jadi kalau kita lihat ya Tuan Haji, kalau misal kata mereka yang ingin bernikah secara sidang video, saya perhatikan ada alat-alat yang digunakan dalam sidang video tersebut. Dan adakah ianya mungkin merupakan salah satu daripada perkara wajib anda kata kalau kita tidak bernikah secara sidang video, Tuan Haji? Okey, sebenarnya yang paling penting ialah kita perlu ada talian internet yang kuat. Yang kedua, kita perlu ada paling kurang pun smartphone, di mana smartphone ini memudahkan untuk kita berhubung. Dan yang ketiga, aplikasi yang kita gunakan ialah aplikasi Skype for Business yang diiktiraf oleh pihak jabatan, dan insyaAllah tidak akan berlaku penipuan. Dan yang keempatnya, kita perlu meyakini bahawa dan pegawai kita akan melihat daripada sudut orang yang terlibat itu adalah orang yang tepat. Sebagai contoh, makna pendaftar itu adalah pendaftar kita. Yang kedua, calon lelaki itu disahkan bahawa dia adalah calon lelaki, calon wanita dan juga wali serta 2 orang saksi. Dan dalam proses ijab dan kabul itu sendiri, kita perlukan alat yang sesuai. Kerana apa? Kita tak nak berlaku isu di mana internet lemah ataupun sebagainya. Dan tidaklah perlu sangat, apa kata orang tu, TV LED besar. Tak perlu sangatlah. Tetapi yang boleh menghubungkan kita dan jelas bahawa kita secara langsung bersama pada ketika itu, ketika lafaz ijab dan kabul itu sendiri. Jadi ketika lafaz ijab dan kabul itu telah pun dikatakan ataupun telah pun diucapkan, andai kata ada berlaku gangguan-gangguan teknikal, tiada isyarat dan sebagainya, bagaimana proses itu? Adakah proses itu harus diteruskan juga ataupun harus menunggu isyarat atau bagaimana? Saya pasti mungkin tidak sah majlis pernikahannya, Tuan Haji. Okey, di situ apabila berlaku gangguan, contohnya internet lemah ataupun berlaku gangguan mungkin suara tak jelas ataupun berlaku gangguan gambar hilang, atau maknanya kita akan mulakan semula. Tetapi mulakan semula dalam konteks lafaz ijab dan kabul saja. Sebagai contoh, katalah wali dengan lafaz saya nikahkan dikau dengan si Fulan dan binti Fulan dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Lepas tu berlakulah gangguan sebagai contoh, dan calon lelaki sendiri bila jawab tidak jelas, kita akan minta proses itu diulang sekali lagi. Ini proses inilah yang paling penting, sebab yang lain tu telah pun ada. Maknanya wali ada kat situ, calon perempuan ada, calon lelaki ada, saksi pun ada di situ, iaitu di rumah calon lelaki. Biasanya saksi ni adik-beradik kepada calon perempuan lah, kebiasaan ataupun paksa ataupun yang paling hampir sekali. Baik Tuan Haji, kita faham ya situasi sekarang ini, PKP ini kita memang tidak boleh bergerak ke mana-mana, kita duduk di rumah saja. Sebab itulah sebenarnya sidang video ini dijadikan sebagai pemudah cara. Tetapi andai kata PKP ini telah pun berakhir ya, tetapi ada mungkin pasangan yang nak bernikah secara online ataupun sidang video ini, bagaimana nasihat Tuan Haji? Adakah ianya diharuskan ataupun bagaimana Tuan Haji? Nikah secara sidang video ini, setakat ini hanya kami benarkan dalam ketika PKP Perintah Kawalan Pergerakan, di mana ada isu iaitu dikhawatiri jangkitan wabak COVID-19. Jadi selepas tempoh PKP ini berakhir ataupun wabak COVID-19 ini berakhir,
kita akan menjalankan upacara akad nikah secara biasa. Kecualilah ada beberapa perkara-perkara yang telah pun dibahaskan dalam jawatan kuasa muzakarah fatwa peringkat kebangsaan. Yang itu yang kita akan rujuk dan juga yang dibahaskan di peringkat negeri Wilayah Persekutuan. Jadi ini kerana apa? Kerana adanya perintah kawalan pergerakan dan adanya wabak penyakit dan dikhawatiri akan berlaku jangkitan. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji di atas makluman itu tadi. Terima kasih sangat Tuan Haji. Saya doakan semoga Tuan Haji sihat saja di sana. Sama-sama, terima kasih banyak. Nampak ramai teruja dengan nikah secara sidang video. Betul. Dan mereka harus penuhi syarat-syarat juga kan Tuan Haji kan? Mesti. Baik Tuan Haji. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Ya, sama-sama. Itu dia kita telah bersama dengan Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun Jawi, berbicara tentang majlis pernikahan menerusi sidang video. Dan saya nak ingatkan kepada anda di sana bahawa Islam itu adalah suatu perkara yang mudah ya, dan kita harus melakukan perkara yang wajib saja. Dan anda kata kalau kita nak bernikah secara online ke atau bagaimana, kita harus melepasi syarat rukun nikah dan juga syarat-syarat berkaitan dengan nikah tersebut. Baik.